Okey, ni berkaitan dengan soalan nilai pulangan pelaburan. Ni saham ni. Saham. Okey, yang pertama, tengok sini dia kata dia beli 2,500 unit saham dengan harga RM1.18. RM1.80 seunit pada 2019. Okey, lepas tu kadar dividen sebanyak 5% bagi setiap unit saham. Okey, dia jual semula pada Mei 2020 dengan harga RM2 pula seunit. Okey, berapa? Hitung nilai pelaburan yang dilaburkan oleh Florida. Okey, kat sini yang pertama kita kena kira dulu modal awal dia. Modal awal dia berapa? Dia beli 2,500 kan? 2,500 darab dengan RM1.80. Dia dapat berapa? Okey, dapat RM4,500. RM4,500. Ini merupakan modal awal dia. Okey, dividen. Dividen hujung tahun tu bersamaan dengan 5%. Ini nak kira berapa? 5%, 5% darab dengan 4,500 tadi. Ni 4,500 tadi dapat berapa ni? Okay, dapat RM225. Peningkatan saham. Okay, pada 2020 pula saham tadi meningkat daripada RM1.80. Dia meningkat jadi RM2. So kat sini peningkatan sahamnya berapa ringgit? Berapa sen? Ni kalau RM2 tolak dengan RM1.80 ni dapat 20 sen lah. Ini dapat RM20 sen. Jadi kita nak tahu keuntungan modal kat sini. Keuntungan modal sama dengan 0.20 sen ni tadi darab dengan bilangan unit saham 2,500. So dapat kat sini nilai dia RM500. Ini keuntungan modal daripada saham yang meningkat tu. Jadinya jumlah pulangan jumlah pulangan bersamaan dengan dividen yang didapat RM225 tambah dengan keuntungan modal tu RM500. So dapat kat sini RM725. Ini jumlah pulangan. Okey, nak kira nilai pelaburan, nilai pulangan pelaburan bersamaan dengan rumus dia jumlah pulangan bahagi dengan ini rumus nilai pulangan pelaburan. Jumlah pulangan darab dengan 100 bahagi dengan nilai pelaburan asal. Jumlah pulangan tadi 725 per dengan
Nilai pelaburan asal modal awal aja lah, 4,500. 4,500 darab dengan 100%. So jawapan dia dapat 16.11%. Ini merupakan nilai pulangan pelaburan lah ni. Boleh? Okey, soalan yang kedua. Nombor 8 ni senaraikan 4 kelebihan penggunaan kad kredit. Ni awak merujuk nota awak ni. Itu cikgu dah bagi dah. Kelebihan kad kredit, tak perlu membawa tunai yang banyak. Ni duit banyak lah. Pergi pasaraya tak payah bayar. Tak payah bawa duit banyak-banyak. Okey, yang kedua, menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate tunai ataupun pesan mata. Ni point lah kat sini. Okey, yang ketiga, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Yang keempat, memberi kemudahan bayaran semasa membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Ini maknanya kita boleh beli mudah lah nak bayar masa beli barang online, kat Shopee ke, kat Lazada ke, guna kad kredit je. Itu antara kelebihan lah, kelebihan penggunaan kad kredit. Okey, nombor 9. Rahim merancang untuk membeli sebuah kereta menggunakan pinjaman kenderaan bank X. Terangkan masing-masing kelebihan dan kekurangan membeli secara pinjaman. Rujuk balik nota. Okey, ni untuk kelebihan bila membuat pinjaman. Pinjaman yang pertama, bayaran balik pinjaman kenderaan secara ansuran membolehkan Rahim memiliki kereta. Ini kelebihan dia. Dia boleh buat bayaran tu secara ansuran. Okey, yang kedua, kelebihan dia tidak perlu membayar sekaligus dengan tunai. Duit tu dia tak perlu bayar sekaligus lah banyak. Dia boleh bayar ansuran. Itu kelebihan. Okey, kekurangan ataupun keburukan dia, kereta tu boleh ditarik balik jika tidak menjelaskan bayaran ansuran. Ini kalau tak bayar. Tak bayar bulanan, so kereta tu boleh ditarik balik. Yang kedua, jumlah bayaran balik adalah tinggi disebabkan faedah. Okay, ni salah satu kekurangan apabila kita pinjam duit dekat bank, dia akan ada dikenakan faedah lah. Faedah tu tinggi. Bergantung kepada berapa tahun yang kita buat pinjaman bank tu. Ini antara kelebihan dan kekurangan pinjaman bank. Okey, yang seterusnya soalan untuk drill 4. Okey, tengok yang drill 4. Okey, yang pertama, nyatakan 3 jenis pelaburan. Apa dia? 3 jenis pelaburan. Amanah saham. Lagi? Saham. Satu lagi. Hartanah. Itu merupakan 3 jenis pelaburan. Okey, nombor 8. Encik Azizah mempunyai 3 buah rumah menjadikan inap desa. Okey, nyatakan jenis pelaburan yang diceburi oleh Encik Azizan. Dia beli rumah ni, dia ada rumah. Kalau rumah berkaitan dengan apa? Pelaburan yang mana satu ni? Amanah saham ke, saham atau hartanah? Hartanah. Hartanah ni berkenaan dengan harta yang kita beli. Kita nampak. Ini hartanah ni berkenaan dengan harta-harta yang kita beli. Tanah, rumah, bangunan, kedai. Okey, B. Nyatakan tahap risiko yang bakal dihadapi perniagaannya. Tahap risiko. Kalau ini untuk yang hartanah, apa tahap risiko dia? Hartanah, tahap risiko dia rendah.
risiko untuk pelaburan hartanah dia rendah. Selalunya rumah ke tanah ke apa semua tu harga dia makin meningkat. Risiko untuk kerugian tu rendah lah. Okay, C, tahap kecairan pelaburan adalah rendah. Berikan justifikasi berkenaan ini. Okey, tahap kecairan pelaburan hartanah ni rendah. Kenapa? Kerana yang pertama, hartanah ni dia berbentuk fizikal. Yang kedua, sukar untuk dijual semula kerana kos tinggi. Okey ni justifikasi untuk yang kedua, sukar dijual semula kerana kos tinggi. Okey, soalan yang seterusnya, Encik Shankar membuat pinjaman peribadi RMP bagi tujuan menaik taraf rumahnya. Dia perlu membuat bayaran ansuran selama 10 tahun berjumlah RM2,175 setelah dikenakan faedah 4.5. Okey, hitung nilai P. Okey, bayaran ansuran. Dia nak tahu berapa dia buat pinjaman. Okey, ni merupakan formula ansuran bulanan. Jumlah bayaran balik bahagi dengan masa tempoh. Dia ni lah, dia buat pinjaman sepanjang 10 tahun. Ini nak masa dalam bulan. Okey, jumlah bayar ansuran ni bersamaan dengan 2,175. Okey, formula jumlah bayaran balik ni adalah P tambah PRT per dengan masa. Masa tadi 10, kita nak tukar kepada bulan, kita darab 12 sama dengan 2,175 P, nilai P. Nilai P lah kita nak cari, nak tahunya berapa. R tu adalah kadar faedah, T tu tempoh masa. Okey, ganti nilai. Okay, P tambah PRT tadi. R ni 4.5 per 100 dapat 0.045 darab 10. Okay, 120 kat bawah ni boleh pindah sebelah darab. Okay, ni dah jadi P tambah P darab yang ni dia dapat 0.45 P sama dengan 2,661 261,000. Okey, ni sebab oleh kerana dia boleh ubah yang sama, so kita tambah je macam biasa. So dapat ini 1 tambah ni jadi dapat 1.45 P sama dengan 261,000. Okey, kita nak P, so 1.45 pindah sebelah dia jadi bahagi. So P sama dengan 261,000 bahagi dengan 1.45. So dah dapat jawapan dia 180,000. So P bersamaan dengan 180,000. Boleh? Okay, soalan B. Soalan B, soalan yang terakhir. Encik Shankar mempunyai lebihan pendapatan dan dia telah membuat penyelesaian awal pinjaman pada tahun ke-8. Hitung penjimatan yang akan dinikmati oleh Encik Shankar. Okay, jumlah pinjaman
untuk 10 tahun. Jumlah pinjaman untuk 10 tahun tadi kita kira dia dapat RM261,000. Okey, dia dah bayar. Dia selesai bayar tu masa tahun ke-8. Jadi kita kira kat sini jumlah pinjaman untuk 8 tahun. Okey, jumlah pinjaman untuk 8 tahun. So kita kira jumlah pinjaman, dia punya formula dia P tambah PRT. P tadi kita dah dapat 180,000. Jadi kat sini 180,000 lah. PRT 180,000 darab dengan P tambah PRT. Ini PR 0.045 darab dengan T dia 8 tahun. So kat sini dapat nilai dia. So dapat nilai dia RM244,800. Jadi kita nak kira jumlah penjimatan. Jumlah penjimatan kita tolak lah. Ambil yang 10 tahun tadi, RM261,000 tolak dengan RM244,800. Dapatlah nilai dia 16200. Okay, boleh. Itu saja untuk berkenaan dengan tajuk bab 3.